Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan yang pertama, Alif Irfan dengan Barista Cafe. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Alif Irfan bin Zahimi, memegang kad matrik 1038. Okey, Okey. kita santai-santai saja. Kenapa nak buat Barista Cafe? Okay, Barista Cafe ni dia satu cita-cita saya lah. Mhm. Saya nak buka kedai yang bernama Barista Cafe. Ni Silap. apa tu? Silap kamera. Ini Starbucks ke Barista apa? Cafe Barista ni Cafe ni. bukan, dia combine antara barista dengan macam kafe-kafe hipster lah. Cafe hipster. Kopi Kenapa macam Starbucks macam tu lah. kenapa nak buka Barista Cafe ni? Sebab saya suka custom kopi. So saya nak jual lah produk-produk saya. Ada kedai sendiri. Okey. Apa produk tu antaranya? Produk antaranya kopi-kopi yang telah saya custom sendiri. Saya nak bagi orang lain try apa yang cita rasa saya. Alright. Rasanya boleh untung besar ke dengan Barista Cafe? Apa Encik? Boleh untung besar ke dengan Barista Cafe? InsyaAllah, sebab rakyat Malaysia ni dia suka kopi-kopi macam tu lah. Macam setengah masyarakat Malaysia ni dia suka beli Starbucks. Dia suka custom sendiri. Saya pun kerja custom sendiri. Alright. Adib Safwat ada? Adib Safwat. Mana Adib Safwat? Oh, ada. Dip, dia kata rakyat Malaysia ni suka minum kopi. Kau nak buka small restaurant kan, kau kata? Betul je. Suara. Okay, macam mana? Apa komen? Setuju ke dengan Alif Irfan ni? Setuju Encik. Habis small restaurant yang ni nak buka, nak jual apa? Masakan-masakan panas. Oh. Ikan goreng. Kenapa pilih nak buka small restaurant? Boleh terangkan sikit, silakan. Sebab small restoran ni agak mudah untuk dibuat Encik. Daripada boleh nak masak. apa ni? Boleh memasak ke? Tak boleh Encik. So, apa perancangan kalau tak boleh memasak? Silakan, boleh terangkan sikit. Saya akan cari pekerja yang boleh masak Encik. Kalau nak buka small restoran tu. Berapa modal sanggup buka? Modal sanggup buka dalam lingkungan dalam 20,000 Encik. Itulah. 20,000? Ya. Alif Ikhwan macam mana Alif Ikhwan? Setuju 20,000 Alif Ikhwan? Boleh? Lebih kurang lah Cik. Sebab ni nak buka restoran pula ni. Ni nak jual apa pula? Saya pun lebih kurang juga nak jual macam lauk-lauk ke kan. Masak goreng-goreng ke. Ni nak jual dekat mana? Kalau macam tempat ni di sekitar rumah saya je. Mana tu? Macam Logat Utara je ni? Ya betul. Mana tu? Mana? Saya di Bagan Serai, Perak. Bagan Serai, Perak. Okey. Hujung nampaknya. Hujung. Okey, dekat sana apa yang paling popular kalau nak buka restoran lah yang nak fight di Bagan Serai? Dekat sini yang saya tengok banyak dia orang makan macam ikan bakar kan. Memang ni ramai sikit lah yang datang. Okey, special menu lah tu. Special menu lah. So kalau nak buat kelainan, nak buka, sebagai entrepreneur kena buat kelainan sikit. So apa agaknya Alif Ikhwan nak buat? Kelainan mungkin setiap hari Jumaat tu macam bagi free ikan bakar. Amboi. Saya datang hari Jumaat saja. Bersedekah ya. Okey, macam mana margin keuntungan untuk ikan bakar ataupun seafood ni? Boleh ceritakan sikit? Keuntungan macam tempat saya ni dekat dengan laut. So nak dapat ikan tu macam senang sikit lah. So
boleh lah jual mahal sikit kan. Mungkin dapatlah sikit untung tu. Lebih kurang lah. Oh. Okey, dah makan, kita kena sihat Baik Rifdi. Nampaknya kena main gym lah lepas tu lah. Oi, betul. So macam mana dengan bisnes gymnasium ni? Ada Oh. pasaran ke untuk sekarang ni ataupun akan datang? Pasarannya. Okey. Saya ceritakan sikit Sebab kalau kita ikut peredaran zaman, saya perhati zaman sekarang ni kebanyakan orang lebih ni lah. Zaman sekarang kebanyakan orang lebih nak fit, nak buat ni lah, nak buat body yang mantap-mantap semua kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke. Sebab saya tengok sebab ni berdasarkan hobi saya, sebab saya memang pengalaman memang dari sekolah saya memang tak putus lah orang tu memang akan datang gym. Walaupun gym tu walaupun waktu kerja, waktu hari-hari kerja ke, memang diorang akan datang. Even dah balik kerja pun diorang akan datang waktu kerja tu. So saya tengok macam dia takkan putus lah, orang akan datang je kat gym ni. Tak kira lah lelaki ke perempuan Sebab memang sekarang ni tengok memang lelaki dan perempuan macam semua gym diorang tak kisah. Lagipun Ada saya nak margin untung besar ke buka gym ni? Sebab modal dia macam besar juga kan? dia modal first nak buka tu memang besar. Sebab ini bukan saya seorang juga lah. Ni saya sepakat dengan kawan-kawan. Nanti dah habis belajar ke, kalau ada rezeki kita nak bergabung. Time bujang Ni kira macam time bujang Kita buka gym. Bukan nak kahwin awal ke? Habis dah kahwin nanti macam mana? Tak buka lah gym? Tak ada lah. Teruskan lah. Tengok macam ni nanti. Macam tu lah. Kalau nak buka gym ni. Macam tu lah. Memang modal dia besar. Tapi dia punya alatan semua tu macam saya dah komen kan. Alatan dia semua tahan lama. So macam tak adalah. Satu hari tu pakai dah rosak kena ganti. Macam tu lah. Tadi Adib kata 20,000 modal untuk makan, kedai makan. So untuk gymnasium pula berapa agaknya? Agak-agak untuk gymnasium ni saya tengok kan, sebab dia memang barang memang mahal. Lebih kurang kedai lagi kan. Okey, nak sewa nak beli kedai dia lagi sekali dengan alatan dia tu. Lebih kurang 100k agak kena dalam tangan. 100k dalam tangan Waktu bujang ada 100k. Hebat. 100k kan. Kena usaha lebih lah. Bagus. Okey, kita beralih kepada Syakir. Mana Syakir Abu Musa? Tu ke Syakir yang senyum tu, sengih tu? Ada ke tak ada orangnya? Tak pun kita dengar ni Ain Atira. Syakir ada, Syakir. Ada. Okey, Syakir. Life hack ni apa Syakir? Life hack. Saya sebenarnya suka tengok ni. Saya suka scroll IG. TikTok pun ada. TikTok ni sebenarnya bukan yang joget-joget. Sebenarnya saya suka scroll TikTok ni sebab dia ada banyak life hack. Lepas tu suka tengok barang yang murah. Lepas tu boleh menyenangkan kehidupan seharian. Okey, boleh terangkan sikit life hack tu secara mudah bagi semua. Okey, contoh macam ni. Kan kita biasa kalau basuh pinggan, basuh satu-satu. Lepas tu macam kalau nenek ke yang basuh pinggan tidak penat kan tua. Lepas tu saya tengok satu barang ni, dia macam letak pinggan dalam tempat pusing tu, tekan pinggan tu jalan sekali dengan sabun keluar ada sponge semua, siap. Senang macam tu. Inovasi lah ni. Tak, bukan macam contoh barang macam tu Tapi ada banyak kan guna untuk benda lain pula. Selain daripada untuk kerja rumah ke, macam nak repair barang ke. So kalau Syakir, kalau saya nak minta buat satu life hack yang latest lah, apa yang nak buat untuk diri sendiri dan mungkin untuk masyarakat di luar sana bagi memudahkan kehidupan seharian? Mungkin ada cadangan? Ya, sebenarnya tak fikir. Sebab apa Gunting rambut sendiri terus jadi lawa contohnya. Macam tu. Mungkin barang elektronik tu, sebab saya suka
saya suka bagi telefon. Oh, okey. Maknanya perkakasan dia tu lah. Kekasan dia tu. Saya tak boleh nak fikir. Tak Alright, boleh tak nak apa. spontan lah. Okay, no problem. Okay, Abang Khairul Amilin adakah di mana? Ada saya. InsyaAllah. Katanya nak buka haircut shop. Ya, Tapi saya. rambut dia panjang. Apa cerita? Kenapa nak buka kedai gunting rambut Tak tahu ni? lagi. Sebab saya kalau barang dia murah-murah je. Tak perlukan modal banyak. Betul ke murah? Satu kalau dalam mesin-mesin gunting tu dalam 1,000 cukup kot. Ui, 1,000 Okey. Yelah berbanding 100,000 pahit tadi, okey lah. Lagi besar lah. Lagi murah ni. Okey, teruskan. Lepas tu kalau kedai tu boleh buat dekat rumah sendirilah. Buat jimat lah. Tempat nak sewa tempat semua. Lepas tu masa sekolah dulu sekolah asrama sadulah gunting rambut kawan-kawan macam tu lah. Ada kemahiran sikit macam tu lah. Sekarang harga berapa? Itulah ada cadang nak. Apa? Sekarang kalau kira harga berapa? Satu gunting tu? Macam mana? Kalau berapa biasanya harga gunting? Satu kepala. RM10 satu kepala RM10 macam tu lah. Satu kepala tu RM10 macam tu lah. RM10 je? Murah lah pula. Ada So, yang macam mana ikut margin keuntungan tu? Margin keuntungan macam mana? Keuntungan tu macam mana? Boleh untung besar ke? Dalam mula-mula tu dalam sikit lah. Lama tu kalau buat hari untung lah. Saya rasa. Okey, mana si Daniel tadi? Ada ke Daniel? Siapa nama Daniel? Daniel. Dia tak dengar. Dah dengar dah. Mana Daniel? Saya tak ada nama. Siapa saya tu? Tak nampak muka dah pula. Saya buka lah. Kat luar Okey Daniel. Bukan. Saya tak nampak langsung kat mana. Dekat sini tak ada. Alright, Daniel nak buat apa ni? Wrapping products. Apa wrapping products ni? Daniel, boleh terangkan? Wrapping kereta je. Kereta? Wrapping kereta, stiker. Muncul pun. Okey. Cerita sikit kenapa memilih ini. Milih wrapping kereta ni kerana wrapping kereta ni satu bisnes industri yang baru. Sekarang tak ada ke? Sekarang baru ada je. Ada banyak di mana? So sekarang di mana? Kelantan ke Terengganu? Saya. Saya besuk Terengganu. Kelantan lah. Ceritakan dari sudut kalau nak buat dekat Terengganu kan. So macam mana rasanya pasaran di sana di Terengganu? Okay, boleh kongsikan? Pasaran di Terengganu kalau buat di bandar tu boleh je. Di bandar Terengganu. Banyak. Tapi kalau di Besut? Besut ni kampung dia kurang sikit sambutan. So berapa modal agaknya untuk wrapping produk kereta ni? Kalau mulakan modal dengan RM10,000. RM10,000? So kalau costing dia macam mana? Satu kereta berapa harga dia? Dalam RM1,000 lebih. Oh, boleh tahan? So untuk kereta-kereta mewah. Boleh untung tinggi jugalah. Boleh je. So pernah menggunakan khidmat ni ke? Tak pernah, cuma saya kerja part time bengkel kereta, cat kereta. Okey. So ada pasaran lah dekat situ. Ada. Alright.
dah wrapping kereta, kita nak ke car wash pula. Nirzuan. Mana Nirzuan? Okay. Ya saya Encik. Setuju tak dia buat ni wrapping produk ni? Susah tak nak cuci kereta? Oh, kalau dah lepas wrapping tu tak susah nak cuci. Okey, kenapa memilih cuci kereta? Silakan. Okey, saya memilih car wash ni sebab masa saya tingkatan 5, saya ada kerja khusus untuk membuka bisnes juga. So saya memilih untuk buka car wash lah sebab di kawasan saya ni ada rumah kawasan rumah yang rumah flat lah yang tinggi-tinggi. Okey, lepas tu saya bagi contoh lah pada Encik ya. Okey, bapak saya umur 60 tahun. Okey, beliau dah tua kan. Jadi takkanlah dia nak ulang-alik ambil air daripada atas ke bawah. So saya buka khidmat car wash saya dekat kawasan rumah saya dahulu. Ni Macam memang gitulah. khususan untuk rumah flat ataupun rumah kondominium lah. Ya Encik. Sekarang tinggal di mana, Nirzuan? Sekarang saya tinggal di Taman Cendana lah. Taman Cendana? Ya. Jauhnya, Masya Allah. Maknanya di blok-blok itulah. Blok berapa? Saya yang dekat blok 40, yang dekat dengan Dewan Taman Cendana tu. Okey, blok 40. Jadi biasanya orang basuh di kedai kereta sajalah. Biasanya. Ya. Paling dekat di mana? Paling dekat blok bawah lah. Sebab blok bawah tu ada kawasan lapang yang di mana dah buat bangunan baru, di mana rumah kedai lah kat situ. So saya boleh ambil satu tempat di situ untuk disewa untuk buka car wash. Oh, sewa berapa pula anggaran kat situ? Anggaran sewa dalam itu sebulan dalam 500 hingga ke 700. So berapa mungkin margin keuntungan yang difikirkan logik lah setiap bulan yang boleh dapat? Okey, kalau dipikirkan untungan tu lah, kalau disebabkan penduduk di dekat Taman Cendana ni ramai, dan diorang di Taman Cendana ni bukan hanya pakai satu kereta saja, diorang pakai 2 ataupun 3 macam gitu. Jadi keuntungan saya akan lebih daripada modal yang saya berikan lah. Baik. Okey, tadi dia dah basuh kereta kan. Kalau kereta rosak kita mestilah pergi cari spare part tu lah. Jadi kita nak merujuk kepada Aiman lah. Mana Aiman? Ada Aiman? Saya. Betul ke nak buka kereta spare part ni? Betul. Mana tak muncul lah Aiman. Tu dia. Kenapa nak buka spare part ni Aiman? Saya rasa saya nak buka kedai spare part sebab saya rasa production kereta dia akan berterusan tau sampai jangka masa yang lama lah. Lokasi kat mana Man nak buka ni spare part ni? Melaka. Spesifik? Aikero. Aikero. Sekarang tak ada spare part kedai ke kat Aikero? Ada tapi macam sambutannya bukan sambutan, dia macam kedai-kedainya tak banyak lah. Tak banyak Jadi memilih spare part untuk kereta jenis apa ni kalau nak buat? Saya rasa untuk semua jenis kereta lah. Pasaran dia macam mana? Sekarang dah start ke jual spare part ni? Tak adalah. Saya ada abang saudara saya, dia buat bisnes macam tu juga. So nampak margin keuntungan macam mana? Okey ke? Keuntungan dia tak adalah besar sangat tapi dia boleh sustain untuk jangka masa yang lama lah. Okey, berbicara tentang sustain, macam mana kualiti produk pula untuk spare part punya barang ni? Untuk originality, untuk yang potong kan? So macam mana Aiman fikirkan untuk customer ni? Pilih yang macam mana? Kalau pada saya, kalau saya ada kedai spare part lah, saya akan serahkan benda tu pada owner kereta lah. Kalau dia nak kualiti yang lebih bagus, kita bagilah dia barang ori. Kalau dia nak jimat kos, kita boleh bagi barang dari kedai potong. So original dari spare part boleh dapat warranty ke? Terpulang bergantung pada supplier barang kita kot. Okay. Thank you Aiman. So kita pergi kepada siapa ni? Ain Atira rasanya. Mana Ain? Ada Ain? Atira? Saya.
Saya Mana? ikut. Di manakah Ain? Itu dia. Orang lain semua nak buka kereta, gym, makan. Tiba-tiba ada seorang nak buka kedai buku. Okay, apa cerita kedai buku ni? Kenapa nak buka kedai buku? Sebab dekat kawasan tempat saya, kedai buku jauh. Kat So mana nak tu? memudahkan dekat Muar. Cuma ada satu je kedai buku dekat bandar. Oh. So, Kat apa? kawasan yang Pasar luar Raya? bandar ni dekat Pasar Raya. Kat Witek. Oh, situ. Okay, so bookstore jenis macam mana yang Ain ke? Ain panggil Ain Ain. Ain, okay, macam mana Ain nak buka kedai yang macam mana dan macam mana nak tarik pelanggan-pelanggan baru? Macam kedai buku popular tu, mungkin akan jadi ejen ke macam tu. Sebab kawasan ni jauh daripada bandar kan, so susah untuk student-student ni cari buku rujukan. Lepas tu untuk bahan-bahan belajar dia orang susah nak cari. So untuk memudahkan dia orang untuk buka satu kedai buku dekat kawasan ni lah, sebab ada kawasan baru buka, Felda. So lagi ramai penduduk kat situ. So kalau diberi peluang untuk memulakan perniagaan ni, Ain nak jual apa dulu untuk ni? Buku ke, alat tulis ke, macam mana? Buku utamakan alat tulis dengan buku-buku pembelajaran. Untuk macam utamakan tingkatan 3 punya dengan SPM. Oh, sekolah menengah lah. Berapa berani letak kos ni untuk buka kedai? Kalau yang saya dah search, kos untuk buka kedai buku ni paling rendah 20 hingga 25,000. 20 hingga 25,000. Restoran pun sama, kedai pun sama untuk modal. Alright, ada persoalan daripada yang lain? Sila buka video masing-masing. Saya nak ambil gambar muka masing-masing. Buka sekejap. Tak kisahlah rambut terbang ke, rambut tergulik ke. Mana? Alif, Ikhwan, Daniel. 9 orang Mana lagi? Okay, 1, 2, 3. Oh, ada makhluk di belakang. Okay. Last 3, 4. Alright, terima kasih semua atas kerjasama. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.